kiasan sahaja. Kerana apa? Orang-orang ini cepat memahaminya. Ini antara yang disebutkan. Seterusnya, diharamkan tasrih tak boleh, ta'rik tak boleh kepada selain di atas. Contohnya kepada bini orang, memang confirm tak boleh. Tiba-tiba sebut kat bini orang, nak tak kahwin dengan saya. Sepak baru tahu. Jadi tak boleh, yang ni tak boleh. Tiba-tiba kita gunakan tasrih ke ta'rik tidak boleh. Yang ni kena faham ya. Nak guna terus terang ataupun nak guna kiasan. Sebab ada tempat yang tidak boleh langsung secara terus terang. Yang ni kena pakai kiasan, terutamanya orang yang kedua tadi. Seterusnya, ini pula tunang orang. Maknanya bertunang dengan tunang orang lain. Itu yang saya maksudkan. Tajuk tak boleh panjang kan. Tajuk berita kena gempak. Seterusnya, okey, apa huraiannya? Haram, berdosa. Maksud haram tu berdosa, tetapi akad pertunangan itu tak ada masalah. Cuma berdosa saja. Ini yang agak pelik dalam perbincangan fiqh. Berdosa. Jadi walaupun akad tu sah, maknanya dia jadi tunang kepada kamu sebab belum berkahwin. Yang tak boleh akad nikah dua orang, maknanya akad dengan seorang perempuan, tu tak boleh. Tetapi kalau sekadar bertunang, dua orang menjadi tunang kepada seorang perempuan, ini boleh. Cuma yang kemudian berdosa selagi mana masih bertunang. Nak kata macam mana? Daripada berdosa, carilah perempuan lain. Cari perempuan lain lagi mudah kan? Okey, bertunang dengan tunang orang lain, maksudnya adalah tunang orang lain menurut syarat sudah cukup. Tidak semestinya sudah, maknanya hantar cincin apa? Cincin belah rotan ataupun sirih junjung semua sekali. Saya dulu ingat cincin belah rotan ni pakai rotan sungguh. Rupanya cincin emas. Dah kena keluar kos dah lain ya. Ingatkan rotan. Kalau rotan okey je. Rupanya nama istilah ataupun tak tahulah kenapa dipanggil begitu. Saya pun tak tahu. Baik. Tidak semestinya. Bila kita tanya, dah bertunang belum? Adalah orang tanya saya, mak bapak pun dah setuju. Dia tanya lagi, dah datang ni belum? Bawa cincin dengan sirih junjung? Belum lagi. Dia pun datang minang. Tak boleh. Tidak boleh. Dan hukumnya adalah berdosa. Okey. Melainkan dengan izinnya. Nya kat situ kembali kepada tunang pertama. Kalau sekiranya sebelum kita masuk meminang, bertunang, tiba-tiba yang pertama dia dah bertunang dengan perempuan ni, lelaki pertama kita dapat kesan, bincang dengan dia, negotiate semua sekali, macam-macam lah. Dia belanja macam ni lah, aku rasa kau tak sesuai dengan perempuan tu lah. Macam-macam lah dia punya idea tu nak bagi. Akhirnya ataupun diizinkan akhirnya, tak apalah, macam ni lah, aku tengok kau nak sangat, kau ambil lah, diizinkan. Jadi pada waktu ini boleh kita masuk meminang, boleh dibenarkan ya. Ataupun kalau sekiranya dia tak izin pun, nak kata izin, kita bertunang dengan dia, tak ada izin keizinan, tapi dia telah tinggalkan. Aku ceraikan tunang kita. Aku ceraikan tunang kita. Saya pun tak tahu nak bercerai bertunang ni macam mana. Tapi ingat dia, bertunang ni pihak lelaki dan pihak perempuan boleh fasah, iaitu hak untuk memutuskan pertunangan adalah kedua-duanya. Lelaki boleh, perempuan boleh, tak ada masalah. Tapi ingat, zaman sekarang ni zaman saman. Zaman saman, jangan main-main. Yang lelaki tiba-tiba putuskan, yang perempuan beria-ia dah renovate rumah. Renovate rumah kerana nak melangsungkan perkahwinan. Macam-macam, beli kereta, beli siap-siap kan, nanti boleh saman, senang. Tiba-tiba lelaki membatalkan perkahwinan, dia boleh kemukakan bil semua sekali, undang-undang membenarkan untuk claim dapat balik, tak pasal-pasal. Dah lah dia tak jadi bini kita, bayar pula kos renovate rumah. Bayangkan. Jadi hati-hati ya. Kalau sekiranya bersungguh, buat sungguh-sungguh. Kalau tak nak sungguh-sungguh, jangan melangkah ke hadapan. Fikir banyak kali. Ini yang banyak berlaku. Dan saya baca banyak bacaan sekarang ni, bahan bacaan yang menunjukkan yang ini saman. Menang tak tu? Cuma saya tak jumpa lagi yang lelaki saman perempuan. Sebab setakat ni yang banyak memutuskan adalah pihak lelaki, bukan pihak perempuan. Jadi saman lah, perempuan lah yang akan saman pihak lelaki. Wallahualam. Jadi takutlah kepada saman. Takutlah kepada saman, wahai orang-orang lelaki ni. Jadi zaman sekarang ni jangan. Diorang ni canggih sekarang ni. Sebab sekufu kan, dua-dua opsi katakan. Ambil pengajian Malaysia pula tu. Baiklah. Seterusnya, tidak haram pula jika belum ada sebarang jawapan daripada perempuan. Ini lebih. Jadi orang perempuan, kalau tak nak dia berdosa, tak nak orang lelaki lain berdosa juga, dia rasa-rasa, aku nak tengok, aku nak test market aku. Nak test market. Ramai tak orang datang meminang aku ni, setiap seorang jangan bagi jawapan. Aku akan bagi jawapan selepas daripada sebulan katakan. Dalam masa sebulan tu belum bagi jawapan lagi, datang pula orang lain. Maknanya masuk meminang, kita pun bagi jawapan, tak ada masalah. Bagi jawapan terima ataupun tidak, yang penting sebelumnya tu kita tidak bagi jawapan apa-apa. Sama ada terima ataupun tolak. Maknanya ditangguhkan KIV. Jadi orang kedua masuk, kalau nak ramai lagi KIV kot yang kedua.
Kemudian orang ketiga masuk KIV lagi, tunggulah sampai 10, pening. Sebab itu kita ni masuk kedai banyak barang, pening. Lebih baik tak banyak barang, senang pilih, ambil bayar. Kalau banyak barang, ya Allah, patut-patutnya 20 minit jadi 2 jam kita akan selesaikan untuk membeli barang. Sebab banyaknya pilihan, kadang-kadang menyusahkan bila banyak pilihan. Salah ke banyak pilihan? Tak salah, cuma kena cepat buat jawapan. Kerana apa? Sementara orang nak kepada kita, takut-takut nanti semua orang tak nak. Baik, itu akan menyusahkan kita. Seterusnya, hadis Nabi SAW yang menunjukkan bahawa tidak boleh bertunang di atas tunang orang lain. La yahtubur rajulu ala khitbati akhihi hatta yatrukal khatibu qablah aw ya'dhana lahul khatib. Itu jelas. Tidak boleh meminang ataupun bertunang seorang lelaki kepada seorang perempuan yang merupakan tunang saudaranya. Bukan saudara mara ni, maknanya saudaranya orang lelaki lain lah, saudara dalam Islam. Sehinggalah lelaki yang pertama tadi meninggalkannya, lelaki yang pertama, ataupun lelaki yang pertama mengizinkan kepada orang yang kedua. Itu jelas, maknanya sama ada ditinggalkan ataupun diizinkan. Jadi berhati-hati, kerana kalau sekiranya tidak faham yang ini, boleh menyebabkan pergaduhan. Ingat ya, saya juga ingin memberikan pesan kepada tuan-tuan sekalian, siswa dan siswi terutamanya. Zaman sains dan teknologi ni, teknologi juga, tapi zaman santau dan santi, apa lagi nak kata ni, ini pun canggih juga zaman sekarang ni. Zaman sekarang sangat canggih. Jadi hanya kerana maknanya penolakan, hanya kerana kalau kita tak kuat ya, bagi lelaki dan bagi perempuan, kalau kita tidak kuat dengan maknanya pagar yang bagus, iaitu dengan zikir ataupun dengan maksurat, kita akan mudah maknanya tersungkur. Kita akan mudah tersungkur. Sebab itu amalkan puasa, amalkan zikir. Kalau ada orang jahat ataupun berniat jahat kepada kita pun, insya-Allah kita akan selamat. Bahkan kalau sekiranya kita sangat dicemburui, pasangan yang dicemburui, suami dan isteri, pada waktu itu boleh mereka menggunakan sihir, bukan santau, tapi sihir untuk memisahkan di antara kedua-duanya. Yufarriqu bainal mar'i wa zawjih. Ayat Quran kata yang boleh memisahkan di antara seseorang dan pasangannya, kalau lelaki dengan isteri lah, kalau perempuan dengan suaminya. Jadi kena banyak berlindung daripada Allah Ta'ala. Sebab itu antara yang perlu dilakukan ialah solat hajat. Begitu juga dengan solat istikharah. Ada orang tanya saya, istikharah ni macam mana Ustaz? Saya pening lah. Kalau sekiranya pilihan satu, tak payah istikharah lah. Pilihan satu, nak istikharah apa? Sembahyang hajat sudah. Istikharah ni daripada perkataan khiyar, istakhara. Hadis Nabi kata, ma khaba man istakhara wa ma nadima man istasyara. Tidak akan menyesal, tidak akan rugi bagi orang yang istikharah, dan tidak akan menyesal bagi orang yang bermesyuarat. Istikharah itu daripada perkataan khiyar ataupun khayar ataupun khiyar, iaitu minta buat pilihan di antara dua, di antara tiga dan seumpamanya. Kerana antara doa yang menarik yang diriwayatkan selepas daripada solat istikharah ialah, ya Allah, kalau sekiranya perkara itu baik untukku ataupun untuk agamaku ataupun untuk macam-macam ya, baik untukku dan seumpamanya, maka hadapkanlah aku kepadanya dan hadapkanlah dia kepadaku, dan kalau ada yang lebih baik, aku redha terhadap ketentuanmu. Dan kalau sekiranya perkara itu tidak baik, ya Allah, maka palingkanlah aku daripadanya dan palingkanlah dia daripadaku. Masya Allah. Itu doa yang cukup baik ya, supaya kita nak bukan sekadar kalau diterima, kalau sekiranya baik perkara itu, bukan kita seorang nak, tetapi dia juga nak. Kalau sekiranya perkara itu tidak baik, bukan kita seorang yang akan lari daripadanya, dia juga akan lari daripada kita. Itu yang paling bagus. Baik apapun, itu berkaitan dengan bertunang, berkaitan dengan khitbah. Mudah-mudahan kita faham, dan saya rasa ramai berada pada zaman ini dan juga fatrah ini, ataupun yang belum atau baru nak dan seumpamanya. Mudah-mudahan ia memberikan kefahaman yang jelas, insya-Allah. Ada soalan setakat ni? Tak ada. 1, 2, 3. Seterusnya kita masuk sedikit sunat-sunat bertunang. Oh ya, ada sunat juga kan? Ada ya. Iaitu biasa ditinggalkan. Ini ramai orang tinggalkan. Apa sunat-sunatnya? Sunat-sunatnya bukan sirih junjung, bukan coklat Van Houten, bukan. Semua tu bukan. Ataupun sejadah jadi apa? Sejadah jadi rehal, sejadah jadi Kaabah. Buat yang canggih lah, sejadah sujud sekarang yang elok tu, buat apa, hadiah pertunangan tu, biar terkejut sikit. Sejadah sujud, sejadah rukuk semua sekali. Okey. Baik, yang itu semua bukan sunat. Tidak ada sunat pun. Bahkan 5 dulang dibalas dengan 7 pun bukan sunat. 5 dulang dibalas dengan 6 pun bukan sunat. 5 dulang tak dibalas apa-apa, makruh pun bukan juga. Tak ada, bukan. Semua itu adalah adat ya, adalah adat. Yang masuk dengan sunat ialah iaitu khutbah. Datang tu
datang meminang, pihak lelaki berkhutbah. Antara khutbah yang dilakukan ialah pertama memuji Allah Ta'ala, kemudian